Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روحي العالم الأعلم شيخ داود بن شيخ عبد الله بن شيخ إدريس الفاطمي وإلى روحي محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافعي وإلى روحي أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري وإلى روحي أبو منصور محمد بن محمود المطرودي ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sallallahu alaihi sayyidina Muhammadil khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pada malam ini pada muka surat 96 iaitu nombor 9 sunat musafir. Solat sunat musafir iaitu musafir berasal daripada perkataan safara. Sin fa ra safara. Jadi apa maksud musafir ni? Musafir ialah pergi ataupun melakukan perjalanan. Itu maksudnya musafir. Apa tadi maksud dia? Iaitu pergi atau melakukan perjalanan. Itu maksud musafir. Sin fara. Musafir. Baik. Dia bukan huruf sad. Jadi apabila seseorang itu hendak melakukan musafir, dia disunatkan melakukan solat sunat musafir di kediamannya, iaitu sebelum dia bertolak. Solat sunat musafir ni bukan solat jamak dan qasar, faham? Dia lain. Yang jamak dan qasar tu berkenaan dengan solat yang wajib, faham? Tetapi solat sunat musafir ni sebelum kita bergerak, tak kisahlah perjalanan nak pergi ke mana, jadi kita melakukan solat sunat musafir. Macam contohlah, apabila kita hendak pergi kita hendak menunaikan umrah, sebelum berangkat meninggalkan kediaman ataupun sebelum meninggalkan rumah, kita disunatkan solat sunat musafir. Jadi bila cakap musafir ni bukan bererti kita melakukan perjalanan berangkat pergi menunaikan umrah atau haji, faham? Tetapi dia adalah melakukan perjalanan ataupun pergi.
Itu dinamakan musafir. Baik. Sebelum kita melakukan musafir, kita melakukan solat sunat musafir. Setelah kita memberi salam, kita hendaklah membaca ayat kursi sebelum keluar dari kediaman kita. Apabila kita membaca ayat kursi, insya-Allah dengan izin Allah, kita tidak akan terkena sesuatu yang tidak disukai sehingga kembali kita semula di rumah. Kita membaca ayat kursi. Walaupun kita tak baca, walaupun kita tidak musafir, apabila kita keluar rumah, disunatkan juga membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Baca 3 kali. Kemudian wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan aliyul azim. Salah. Aliyul azim salah. Aliyil azim. Jadi za tu kena bocor sikit ni azim. Azim. Beza. Dan setelah kita membaca ayat kursi, sebelum kita melakukan musafir, kita membaca ayat kursi. Yang kedua surah Quraisy, Al-Quraisy, surah Quraisy, dan faedah dari surah Quraisy adalah supaya selamat dari semua keburukan. Boleh rujuk dalam kitab Al-Adhkar, iaitu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Semuanya berdasarkan hadis. Boleh lihat, boleh buka tebal. Yang diterjemahkan memang tebal ni. Tak salah saya memang tebal begini. Boleh beli kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dan boleh simpan di rumah. Kitab-kitab ni kita kena simpan. Biasa kita simpan apa? Barang emas. Simpan kereta cantik, simpan motor cantik, simpan bini cantik. Tetapi kitab kita tak nak simpan. Kemudian kitab ni boleh bermanfaat kepada kita nanti. Contohnya anak kita nak guna, jadi apabila dia guna, kita dapat pahala. Walaupun anak kita tak guna, cucu kita tak jadi nak beli. Pasal apa? Datuk aku dah ada kitab ni, tak jadi nak beli. Jadi kat pondok dia dah boleh belajar. Jadi datuk dia dapat pahala. Baik. Jadi disunatkan bagi orang yang hendak bermusafir sembahyang sunat musafir 2 rakaat sebelum bertolak. Apa niat dia? Lafaz dia, usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi rakaat pertama selepas baca suratul Fatihah, kita hendaklah membaca suratul Kafirun, surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua, selepas baca Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas. 2 rakaat dia solat musafir ni. 2 rakaat saja. Tak ada 4, 6. 2 rakaat saja. Boleh faham dia bukan bab jamak dan qasar. Beza. Faham? Ni sebelum bertolak. Okey. Kemudian kita masuk nombor 10, kudum. Sunat kudum. Ni betul kudum. Kudum ni asal daripada perkataan qadama. Qadama ni apa? Mula. Jadi boleh terjemahkan lain juga. Maksudnya sampai, maksudnya tempat mula kita nak sampai tu. Baik, solat sunat kudum ialah solat sunat yang dilakukan sebaik sahaja seseorang yang bermusafir itu tiba di tempat yang dituju. Itu maksud solat sunat kudum. Jadi apabila seseorang itu tiba di tanah suci Mekah,
dan bertemu Kaabah, hendaklah ia sembahyang sunat kudum. Tiba 2 rakaat. Baik, tak semestinya kita sampai di Mekah dan bertemu Kaabah, kita melakukan solat sunat kudum. Faham? Jadi maksudnya kita tiba. Biasanya kita musafir sampai tempat tujuan kita sembahyang sunat. Yang sunat pun tak ada, sampai rumah terus baring tidur kan. Macam contoh kalau kita nak pergi bercuti, pergi dekat mana? Cameron Highland kan. Sampai dekat Cameron Highland, dah sampai hotel, apa kita buat? Terus baring. Tak ada solat sunat kudum. Maksud solat sunat kudum ni maksudnya tiba tempat hala yang kita nak pergi tu, dengan tujuan yang baik. Faham? Dengan tujuan yang baik. Bagaimana niat dia? Usalli sunnatal qudumi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat kudum 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini ringkas dia kudum ni kan. Senang je. Kemudian kita masuk solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Apa maksud taubat ni? Taubat apa maksud? Taubat ni maksudnya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, bukan kembali kepada orang lain. Kalau kita melakukan maksiat, na'udzubillah min zalik, melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita derhaka kepada Allah Taala, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Nabi Musa alaihi salam, dia boleh berkata-kata dengan Allah. Itu sebab dia digelarkan sebagai kalamullah. Dia boleh berkata-kata dengan Allah terus. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihi salam hendak melihat rupa bentuk sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Allah perkenankan dan Nabi Musa AS diperintahkan melihat sesuatu gunung. Melihat di gunung, dan apabila dia melihat di gunung, kemudian keluar baru cahaya berapa persen sahaja, kemudian gunung itu hancur jadi tanah rata. Baru keluar cahaya, baru keluar cahaya. Dan selepas itu Nabi Musa AS pengsan. Pengsan apabila melihat gunung yang tinggi itu hancur. Gunung tu bukan macam bukit dekat sini, bukan macam bukit-bukit baru, macam apa ni Kota Kinabalu, tak ada. Tinggi-tinggi semua. Tinggi-tinggi semua. Jadi bayangkan depan mata kita ni, kalau gunung tu hancur, apa perasaan kita? Takkan kita senyum? Terperanjat ke atau tidak? Mesti kita terkejut, terperanjat dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa AS pun pingsan. Apabila dia tersadar dari pingsan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan melakukan dosa ni. Ini bukan melakukan dosa. Nabi Musa bukan melakukan dosa. Hanya permintaan untuk melihat sahaja. Kemudian dia tersadar, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun terus. Kita minta macam-macam, tapi sembahyang tak nak. Contoh, kewajipan yang Allah perintahkan kepada kita, kita tak tunaikan. Minta macam-macam doa. Ya Allah, Tuhanku, Kau beri aku kekayaan, Kau berilah aku anak, Kau berilah aku rezeki, jodoh 1, 2, 3, 4, macam-macam minta. Tetapi perintah Allah, dia tidak laksanakan. Sepatutnya kita kena minta ampun kepada Allah Ta'ala, bukan sekadar kita istighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu pun lepas sembahyang pun, bila imam baca istighfar, ada makmum macam kita ni tak ada rasa istighfar tu. Ya Allah, aku minta ampun kepada-Mu, Ya Allah. Tak ada rasa.
Tak ada rasa zuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham makna tu. Istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Maksud kita minta ampun kepada Allah Taala. Betul-betul. Dengan lepas sembahyang istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, pandang orang lain. Pandang orang lain tapi istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Istighfar betul-betul. Walaupun 3 kali disebut. Disebutkan 3 kali tu kita betul-betul kita tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah ampunkan dosa kita. Ini tak ada istighfar main-main je. Jadi lepas ni kita istighfar betul-betul. Baik. Jadi lepas kita solat, disunatkan kita istighfar. Kerana apa? Kerana disunatkan istighfar kerana kita di dalam sembahyang kita ada lalai. Takut kita ada lalai. Macam-macam kita fikir. Fikir sejuk ada, fikir panas pun ada. Macam-macam kita fikir. Fikir dekat rumah, fikir di tempat kerja. Aku nak pergi kerja ni, macam-macam. Macam-macam fikiran kita. Jadi bila kita lepas solat, istighfar supaya Allah ampunkan dosa kita. Apabila kita lalai di dalam solat. Jadi solat taubat ni, sebelum kita solat taubat, hendaklah kita taubat dari segi lisan. Astaghfirullahalazim. Kemudian hati kita ada rasa menyesal. Faham? Hati kita ada rasa menyesal. Dan kita kemudian meninggalkan perkara dosa-dosa yang kita lakukan tu, agar kita tidak berulang lagi. Itu namanya taubat. Sebelum kita solat sunat taubat. Faham? Jadi berapa hari ini kita ada banyak dosa. Kita muhasabah diri kita. Telinga kita ada dengar mengumpat atau tidak. Mulut kita ada mengumpat atau tidak. Mata kita ada pandang benda-benda yang haram atau tidak. Macam-macam. Tangan kita ada ambil benda yang haram atau tidak. Jadi muhasabah diri kita balik. Jangan kata kita ni selalu betul tau. Bila kita rasa diri kita ni betul, maka kita akan pandang orang semua salah. Semua orang salah. Ni tak betul, ni tak betul. Ni sesat. Macam-macam. Zikir pun boleh kata sesat. Contoh dia solat taubat, kemudian lepas solat taubat dia nak zikir. Dia buat lagu apa sebagainya, subhanallah walhamdulillah. Itu pun ada kata sesat. Lepas tu yang syoknya, dia tutup lampu. Tutup lampu tak ada masalah. Zikir, tutup lampu tak ada masalah. Tak sesat. Kenapa boleh kata sesat? Contoh, kalau kita sembahyang, lampu tutup, batal ke tak batal? Tak batal. Sesat ke? Tak sesat. Zikir, tutup lampu ke, buka lampu ke, tak ada masalah. Faham? Cuma kalau tutup lampu ni, dia rasa lagi tenang. Barangkali tak ada masalah. Nak sembahyang tutup lampu boleh. Nak zikir tutup lampu boleh, buka lampu boleh, tak ada masalah. Kan dia jangan dia menjajau sudah lah. Sembahyang tutup lampu, jangan dia menjajau sudah lah. Mana ni nak buka pintu ni? Jadi kita pasal apa dulu ada orang pernah mengadu. Pernah mengadu dengan mufti. Dia mengadu, cakap, Tuan Mufti, saya nak mengadu. Dekat kampung saya ni ada orang buat ajaran sesat. Dia sembahyang subuh 3 rakaat. Jadi Mufti ni tak gelabah, tak gelojo. Tak gelabah, tak gelojo. Dia tanya, 3 rakaat, macam mana dia sembahyang tu? Dia tanya dulu. Kita jangan menjatuhkan hukum tu sesat. Tanya dulu, bagaimana cara dia sembahyang 3 rakaat tu? Cara sembahyang, lepas dia baca Fatihah, lepas tu dia ada baca surah yang panjang tu, dalam pertengahan tu tiba dia sujud. Tiba-tiba dia sujud. Rokok tak ada apa, tak ada, terus dia sujud. Ni dah tak betul ni, Tuan Mufti.
Kan? Lepas tu, lepas dia dah sujud, dah lah sujud satu kali. Sebab tu 2 kali. Kan? Kemudian dia tu bangun. Tu bangun. Kemudian dia rokok. Dah habis baca surah, dia rokok. Kemudian baru dia sujud. Lepas tu masa rakaat kedua dia tak ada tahiyat awal pula tu. Dah lu buat 3 rakaat, tak ada tahiyat awal. Lepas tu dia naik lagi rakaat ketiga. Rupanya Tuan Mufti kata itu bukan 3 rakaat. Itu sujud tilawah. Faham? Rakaat pertama dia baca surah sajadah. Surah sajadah. Dia baca surah sajadah. Dia sampai time 4 untuk sujud tilawah tu sujud. Mana ada rokok? Sujud tilawah ada rokok? Ada? Tak ada. Tu sujud. Sujud berapa kali? Sekali je. Pada rakaat pertama tu dia sujud tilawah. Tak ada rokok, tak ada apa. Tu sujud. Allahu Akbar. Lepas tu dah habis sujud satu kali, tu bangun. Allahu Akbar. Tatajafa. Sambung. Dia sambung. Surah sajadah. Kemudian dah habis surah sajadah, barulah dia rokok. Dan barulah dia sujud 2 kali. Barulah itu dia kira rakaat pertama. Memang rakaat pertama mana ada tahiyat awal. Kan? Jadi dia tu bangun. Lepas tu yang kedua macam biasa dia. Jadi orang keliru. Tak ada ilmu. Dia kata solat subuh 3 rakaat. Kan? Mesti ada ilmu. Jadi ilmu ni penting. Sama ada kita nak ikut sujud tilawah atau tidak, walaupun sunat, kita wajib ikut imam. Contoh kalau imam baca buat sujud tilawah, kita kena wajib ikut. Jangan kata tak boleh, tak nak ikut imam. Tak boleh, salah. Sebab apa? Kita mengikut imam, bukan imam mengikut makmum. Baik. Apabila kita hendak melakukan solat taubat, seseorang itu bertaubat, ia hendaklah sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Kata guru saya, selesai sahaja kita melakukan solat sunat taubat, kita hendaklah membaca istighfar sebanyak 1000 kali. 1000 kali. Tak banyak tuan-tuan. Sikit je ni. Para sahabat sebelum dia tidur, dia istighfar sebanyak 12,000 kali. 12,000 kali. Jadi ada orang tanya, Ustaz, kenapa zaman Nabi tak ada tarikat? Zaman kita baru dia nak tarikat. Tahu faham tak tarikat ni apa? Tarikat ni adalah perjalanan. Sebab apa saya terangkan, saya sentuh bab tarikat ni? Sebab dia ada berkaitan dengan solat sunat taubat. Solat sunat taubat ni dia ada zikir-zikir dia. Zaman sekarang kan kata tak boleh zikir lah, apa lebih bid'ah lah, Nabi tak pernah buat lah. Sebab apa? Di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat ni dia berada di hadapan Nabi. Dia dalam keadaan hati yang suci. Hati yang suci. Jadi contohlah orang asli, orang asli apabila pergi shopping, naik eskalator, agak-agak dia gayat atau tidak? Dekat hutan tak pernah naik eskalator, tiba-tiba keluar daripada hutan, pergi shopping, naik eskalator. Jadi agak-agak macam mana? Dia diam ke, macam biasa ke, ataupun dia hairan bagaimana tangga ni boleh berjalan? Macam-macam fikiran dia. Begitu juga apabila kita berada di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, bila kita berzikir, bila kita ambil perjalanan tarekah ni, yang perjalanan yang betul, tarekat yang betul, apabila dia berzikir, dia Allah sudah tarik
dia punya Allah taib dia punya kenikmatan, yang maksudnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia lupa dunia. Itu sebab kadang-kadang ada orang berzikir dia melenting sana melenting sini. Tak ada masalah. Itu bertariqah. Tariqah ni maksudnya perjalanan. Nanti saya akan bahaskan bab tariqah. Iaitu nak berzikir ni pun ada dia punya mursyid dia. Ada mursyid dia. Jadi kalau kita nak bersihkan hati kita ni untuk bertaubat, kita dah bertaubat, semayang taubat, tapi cara melaksanakan taubat tu tak betul. Tak ada istighfar. Solat taubat je, tapi hati kita ni kita tak cuci dengan zikir. Faham? Macam cermin, ada kekotoran di cermin. Kalau saya nak pandang makmum jemaah perempuan ni, kalau ada kekotoran sebagainya, bagaimana saya nak bersihkan ni? Contoh kita saya ambil air dan sebagainya, baru boleh tembus pandangan. Begitu juga hati kita ni. Hati kita yang kotor ni, kotor. Jadi bagaimana kita nak bersih? Dengan zikrullah. Bila kita berzikir kerana Allah Ta'ala, kita dapat kenikmatan, kelazatan, maka Allah bukakan hijab kita ni. Allah bersihkan hati kita ni. Macam tu cara. Sebab apa? Bila kita nak menuntut ilmu ni, pastikan kita mesti berzikir dulu. Bersihkan hati kita. Sebab ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Apabila hati kita kotor, cahaya itu tak tembus. Cahaya itu tak tembus. Itu sebab malam ni ingat, lepas tu esok dah lupa. Ataupun kejap lagi dia lupa. Ataupun sebelum saya berhenti mengajar ni, saya akan tanya seseorang. Alamak ustaz. Itu sebab kita kena bersihkan hati kita ni. Kita dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi apabila kita hendak kembali kepada Allah SWT, mesti dalam keadaan suci. Itu dinamakan taubat. Kembali dalam keadaan suci. Jadi bila kita kembali kepada suci, keadaan yang suci, insya-Allah kita berada mudah-mudahan di kalangan orang-orang yang soleh dan beriman. Insya-Allah, amin. Baik. Itu erti taubat. Bukan sekadar kita melakukan dosa tetapi tak ada penyesalan. Faham tak? Hati kita tak ada penyesalan. Lidah kita tak ada tak ada kata apa tadi? Istighfar, taubat. Kemudian apa lagi yang ketiga? Meninggalkan perkara dosa tu agar tidak diulangi lagi. Sebelum kita solat sunat, taubat. Contoh dia melakukan maksiat, lepas tu dia bertaubat. Solat sunat taubat, lepas tu ulang lagi. Itu salah. Itu bukan taubat nama dia. Taubat dia ada 3 syarat. Meninggalkan, salah satunya meninggalkan perkara yang dosa tu dan tidak mengulanginya lagi. Itu namanya taubat. Faham? Dia bukan sekadar kita solat taubat lepas tu buat lagi. Hari ni puasa, esok tak puasa. Contoh bulan Ramadan, hari ni puasa, esok tak puasa. Lepas tu solat taubat. Maaf tak puasa, solat taubat. Esok buat lagi. Tak boleh. Allah tak terima begitu. Faham? Okey, baik. Jadi berapa banyak kita nak buat solat taubat ni? 2, 4, 6, yang kita mampu. Mana kita mampu. Baik. Jadi kalau nak buat 4, 1 salam, boleh. Hukum dah harus. Hukum dia harus. Baik. Kita masuk nombor 12. Solat sunat berkahwin. Senang kata, solat sunat nikah, selepas nikah. Ada yang mengatakan solat sunat selepas nikah, ataupun solat nikah saja. Dan kitab ni tulis sunat berkahwin. Baik. Apabila selesai akad nikah, disunatkan kepada pengantin sembahyang sunat kahwin. 2 rakaat. Usalli sunnatal arusi rak'ataini lillahi ta'ala.
Itu sebab kalau kita ada kerja kahwin dipanggil walimatul urus. Faham? Walimatul urus. Pernah dengar? Kan? Kerja kahwin lah. Faham? Kena juga kahwin. Baik. Selesai saja nikah, jangan buat apa-apa dulu. Terus solat berkahwin, solat sunat nikah lah, senang kata kan. Baik. Niat dia usolli sunatal arusi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat berkahwin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat saja. Faham? 2 rakaat saja. Jadi lepas 2 rakaat tu nak buat apa ke? Nak sarung cincin ke? Nak sarung cincin pada mak tua ke apa ke, terpulang ke? Kan? Baik. Ini saya tak nak cerita lebih-lebih, semua dah kahwin, apa nak kahwin. Baik. 13. Solat sunat perhentian. Yang tadi kita belajar tadi, solat musafir sebelum kita bertolak. Faham? Kemudian kita belajar solat sunat kudum tu dah tiba. Sekarang ni pada pertengahan pula, solat sunat perhentian. Apabila seseorang yang bermusafir berhenti di sesuatu tempat, disunatkan sembahyang sunat 2 rakaat sebagai sunat perhentian. Sebagai sunat perhentian. Baik, semasa berhenti ketika musafir, orang yang bermusafir boleh mengerjakan solat sunat sama ada sunat rawatib atau sunat-sunat yang lain. Dalam hal ini Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Apa kata dia? Qala ashabuna yustahabbu salatan nawafil fis safar sawa'unir rawatibu ma'al faraidi wa ghairuha. Hadha madhhabuna wa madhhabul Qasim bin Muhammad wa Urwah bin Zubair wa Abi Bakrin bin Abdurrahman wa Malik wa jamahiril ulama. Terjemahannya, para sahabat kami ulama mazhab al-Imam Syafi'i, maksudnya ulama di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i menyebutkan disunatkan mengerjakan solat sunat semasa dalam musafir. Sama ada sunat rawatib yang mengiringi fardu atau solat sunat lainnya. Inilah mazhab kami dan mazhab Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Baik. Jadi solat perhentian kita belajar tadi ni, apabila kita hendak melakukan, apabila contoh dah masuk waktu solat fardu, kita hendak melakukan sunat rawatib, jadi secara langsung kat situ dah termasuk sekali solat sunat perhentian. Faham? Macam contoh, saya contohkan lagi, apabila dia masuk ke masjid, dia hendak melakukan solat tahiyatul masjid, memandangkan dah masuk waktu fardu solat, dah azan, maka dia melakukan solat sunat rawatib, maka di situ dikira sekali sebagai tahiyatul masjid, walaupun ketika itu dia melakukan solat sunat qabliyah. Faham? Dah sekali dah tahiyatul masjid. Begitu juga dengan solat perhentian. Faham? Jadi misal kata dah masuk waktu, kemudian dia nak sembahyang rawatib, solat sunat rawatib, dah termasuk sekali sunat perhentian. Faham? Jadi kalau dia bukan musafir, dia datang kat sini sembahyang, adakah dikira sebagai sunat perhentian? Ini bukan musafir tau. Ini bukan musafir. Apa yang kita faham musafir tadi, apa tadi tu? Pergi atau melakukan perjalanan yang jauh,
Baik. Apa dia punya niat dia? Usalli sunnatal manzili rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat perhentian 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi dia sekali. Kalau kita berhenti sembahyang solat fardu terus, ataupun kita buat solat jamak terus, dah dikira sekali solat sunat perhentian. Okay, InsyaAllah kita akan sambung lagi pada solat sunat ihram akan datang. Banyak lagi ni. Sunat ihram, sunat tawaf, sunat istikharah, sunat hajat dan sunat tasbih. Panjang perbahasan dia. Dan sembahyang tarawih, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang tahajud, sembahyang sunat mutlak. InsyaAllah banyak lagi. Okay. Oh, ayat kursi tu. Okey. Solat sunat musafir tu, selepas kita melakukan solat sunat musafir tu, kita disunatkan selepas memberi salam solat sunat musafir, hendaklah kita membaca ayat kursi 1 kali, dan seterusnya kita membaca surah Quraisy. Jadi di dalam solat sunat musafir tu, pada rakaat pertama hendaklah kita membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua selepas baca Fatihah, hendaklah kita membaca surah Al-Ikhlas. InsyaAllah itu saja. Baik, InsyaAllah kita akan sampai pada minggu depan. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan dayna hukman wa 'ilman wa sakhkhar lana ma'ahid wal jibal sahibina wa tarukna fa'ilin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.